Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan untuk menyebut, sesungguhnya kami telah beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada mereka itu. Maka dengan ujian tersebut, falaya'lamannallahu alladhina sadaqu, Allah tahulah siapa yang benar-benar beriman pada Allah. Walaya'lamannal kadhibin, dan Allah tahulah siapa yang sebenarnya dusta kepada Allah. Surah Al-Ankabut ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Yang dihormati pengurusi Masjid Al-Mustaghfirin ini, yang dihormati ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Di saat mana kita tahu masa sekarang ini di antara masa-masa yang malaikat belum berhenti lagi untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Dalam sejarah negara kita ini, tak pernah malaikat sesibuk ini dalam mencabut nyawa manusia, sehingga kan kematian kerana COVID di kalangan kita ini berjumlah hampir 33,000 yang mati disebabkan COVID. Syukurnya pada Allah, Allah pilih kita dalam jumlah yang 33,000 yang meninggal dunia itu. Nama kita tak ditulis oleh malaikat Allah lagi. Allah masih lagi bagi peluang pada kita untuk kita datang bertamu seketika dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan apabila Allah bagi peluang pada kita bertamu dalam rumah Allah ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam urusan sibuknya kita dengan pekerjaan hidup di dunia ini, Allah mustajabkan doa kita. Allah perkenankan doa kita, di mana pada tahun lepas tentu ada di kalangan kita berdoa, ya Allah, bagilah peluang untuk kami kembali ke Ramadan tahun yang akan datang nanti, ya Allah. Lalu doa tersebut Allah perkenankan.
Allah bagi peluang pada kita masuk dalam bulan Rejab. Bulan yang kalau kita hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh lihat bagaimana cerianya wajah Rasulullah saat ini. Sukanya Rasulullah dengan peluang yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk memasuki bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Sehingga kan apabila masuk saja dalam bulan 3 bulan ini, tuan-tuan semua tahu bahawa Rasulullah membaca sepotong doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Apabila masuk dia dalam 3 bulan ini, Rasulullah baca doa, Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan ya Allah. Maknanya Rasulullah nak baca doa, Rasulullah baca doa ni Rasulullah nak ajar pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bagi tahulah pada Allah yang kita ni nak sangat untuk masuk dalam bulan Ramadan. Kalau ditakdirkan kita mati pada tahun ni, pilihlah kematian kita setelah mana berjayanya kita memasuki bulan Ramadan. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah ya Allah. Raya tu yang utamanya. Orang kita dah cakap dah pasal soal raya kan. Tahun ni boleh beraya ke tak boleh beraya. Macam tahun lepas ataupun tidak kitanya. Kita sibuk tentang yang demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila saja berada dalam 3 bulan ini, Rasulullah mula mengarahkan untuk kita bercakap tentang Ramadan, tentang bulan yang disebut dengan bulan yang besar yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, boleh jadi kita akan tanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa untuk masuk dalam bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak doa untuk masuk dalam bulan-bulan yang lain? Bulan yang lain ada juga Rasulullah masuk, tapi tak ada doa khusus. Tapi bila sebut saja tentang Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa. 3 bulan pula tu Rasulullah baca doa. Bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan lain kalau tuan-tuan baca doa-doa Rasulullah, tak jumpa Rasulullah gabung 3 bulan. Kecuali doa ni dah yang Rasulullah gabung untuk 3 bulan ini. Dan besar. Rasulullah sendiri pun bila nak masuk bulan Ramadan, Rasulullah akan baca doa. Rasulullah akan bagi tahu pada sahabat-sahabat, kita nak masuk Ramadan. Dan kalaulah masuk dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu, Rasulullah tunjuk bagaimana gembira dan cerianya wajah Rasulullah. Sukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang diberi ini sendiri. Kita akan tanya, kenapa begitu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh? Ulama-ulama jawab, Rasulullah nak ajar pada diri kita, nak bagi tahu pada umat Nabi Muhammad ini, Ramadan ini merupakan satu peluang yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadiah Allah yang Allah bagi pada umat Muhammad. Kita tanya, kenapa Allah nak bagi hadiah pada kita tentang bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan ini bulan yang tidak dikenali pun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ini, umat manusia bercakap tentang 4 bulan je. 4 bulan je yang besar dalam hidup ini. Bulan apa dia? Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ni je manusia bercakap sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni Allah cerita dalam Quran, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sebut demikian. Sewaktu mana Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan 12 bulan untuk kita lalui. 12 bulan menggenapkan setahun. Ni cara Allah susun untuk kita tahu umur kita. Daripada 12 bulan tersebut, Allah jadikan 4 bulan. Bulan yang disebut dengan bulan hurum.
bulan haram. Bulan haram ni bulan apa dia? Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad, Allah lonjakkan Ramadan. Satu, Rasulullah berbangga dengan Ramadan. Ulama-ulama cerita demikian. Bila sebut saja Ramadan, menyebabkan Rasulullah suka terus. Rasulullah gembira terus. Kerana Ramadan ini hadiah Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kita tanya, apa benda yang Allah nak bagi hadiah pada kita dengan Ramadan? Kita akan tanya lagi. Ulama-ulama jawab lagi. Ulama-ulama sebut, dia kata, Allah, dia nak bagi peluang pada umat Muhammad. Walaupun kita hidup tidak sepanjang usia umat terdahulu. Umur umat-umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Manakala umur umat Muhammad pendek je masa kita hidup. Oleh kerana panjangnya umur mereka hidup, tentu banyak pahala yang mereka lakukan. Umur umat dahulu kan, kalau kita baca dalam kitab Nabi Nuh AS, usianya sepanjang 950 tahun dalam dia berdakwah di jalan Allah. 950 tahun. Lama, tentu banyak pahala yang dia buat dibandingkan dengan kita. Nabi Adam AS umurnya sepanjang 1000 tahun lebih. Tuan-tuan baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar, disebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Manakala sampai umur umat Muhammad pendek je. A'maru ummati baina 60 wa 70. Rasulullah sebut umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni lama kau kita hidup. Sekejap je. 60 tahun hingga 70 tahun ni amalan apa yang kita ada untuk kita nak minta dengan Allah, yang kita nak sebut minta syurga firdaus Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian tak rasa malu ke nak doa, nak minta dengan Allah, ya Allah, aku nak syurga firdaus kamu ya Allah. Kita modal kita 60 tahun je, modal kita 70 tahun saja. Amalan apa yang kita ada, yang kita jangka kita nak masuk dalam syurga firdaus? Macam kita ada duit RM60, RM70. Tuan-tuan nak masuk hotel Equatorial tu, layak tak layak? Nak masuk hotel tabung haji pun tak layak. RM60, RM70. Nak masuk satu malam, tu satu malam tak layak dah. Dia panggil demikian, RM60, RM70. Ini kan pula nak masuk dalam syurga Allah, yang nak duduk kekal dalam syurga sampai bila-bila. Bagaimana Allah nak suruh kita dapat pahala biar banyak juga? Allah jadikan Ramadan, Allah kurniakan Ramadan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya macam mana Allah bagi Ramadan pada diri kita sampai dibanggai di sisi Rasulullah. Ramadan ni nak sangat. Allah jadikan satu malam dalam bulan Ramadan yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam je kamu kena dapat. Dalam setahun kamu hidup ni, kamu kejar satu malam ini. Kamu kena dapat satu malam ni. Malam ni dipanggil malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini, kamu dapat satu malam khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam bersamaan dengan 82 tahun. Kamu sedang beribadah pada Allah. Malam tu kita buat apa dia dalam hidup kita? Malam tu kita baca Quran. Sama dengan 82 tahun kita sedang baca Al-Quran. Malam tu kita derma. Sama dengan 82 tahun kita menderma. Malam tu kita buat apa dia? Malam tu kita bangun tahajud malam. Sama dengan 82 tahun kita sedang bertahajud malam. Buatnya malam tu kita sedang buat kuih raya. 82 tahun buat kuih raya. Malam tu kita buat apa dia? Malam-malam Ramadan ni menjadi malam yang besar. Allah sembunyikan. Satu malam je. Kamu cari start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kamu cari malam ni. Dalam hidup kita ni, kalau ayah-ayah, ibu-ibu dan saya
Allah bagi pada diri kita ni 10 kali je malam Al-Qadr. Sama dengan 820 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Kalaulah Allah bagi 20 kali je sepanjang kita hidup. Hidup ni 20 kali je Allah bagi malam Al-Qadr. Sama dengan 1660 tahun lebih kita beribadah kepada Allah. Dalam hidup kita ni, hidup singkat tapi pahala banyak dalam kehidupan kita ini. Lalu menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila start daripada masuk bulan Rejab je, Rasulullah doa terus untuk masuk bulan Ramadan. Kenapa? Kerana untuk kita berjaya menandingi amalan-amalan umat terdahulu dengan cara kita dapatkan malam yang disebut dengan malam Al-Qadr, yang mesti kita dapat hasil daripada doa yang kita doa pada tahun-tahun yang sudah. Ni gambaran awal alim ulama sebut. Sebab itulah bila Allah jadikan bulan yang disebut dengan bulan Ramadan ini, Allah tak jadikan bulan Ramadan itu sahaja, tidak. Tapi Allah rangkaikan dengan 2 bulan yang awal untuk kita bersiap nak masuk bulan Ramadan. Bulan Rejab, bulan Sya'ban. 2 bulan ini bulan yang dianggap bulan kita kena bersiap. Bersiap untuk apa dia? Bersungguh-sungguh kita dapatkan bulan Ramadan pada diri kita. Kena faham terhadap besarnya nilai Ramadan. Kenapa? Kerana Ramadan ini bulan perlombaan. Bulan kejaran untuk mendapatkan matlamat dalam hidup kita. Yang Allah ajar dalam hidup kita, mesti kita ada tujuan. Hidup atas dunia ni, Allah tak jadikan hidup untuk begitu saja, tidak. Tapi Allah jadikan hidup ada tujuan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Kamu ingat ke aku ciptakan kamu ni wahai manusia tak ada tujuan ke? Tak ada kerja ke aku buat manusia? Tak, aku jadikan manusia ni ada tujuan. Ada matlamat dalam hidup. Matlamat dan hidup kamu ni untuk apa? Untuk dapatkan syurga. Bila kamu kena dapatkan syurga ni dalam kejaran hidup kamu, bila matlamat yang besar pada kamu, Ramadan. Ramadan ni kamu kena dapatkan dalam tempoh demikian. Oleh yang demikian, 2 bulan ni bulan latihan. Bulan Rejab dilatihkan pada kita. Bulan Sya'ban latih pada kita. Orang yang tak pernah puasa, tolong puasa dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan puasa yang panjang yang Allah jadikan dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan derma-derma yang diperlukan pada malam-malam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah dia bangun tahajud malam, dia bangun tahajud malam supaya masuk bulan Ramadan nanti dia tak terkejut dengan bangun malam di penghujung bulan Ramadan. Orang yang tak pernah dengar tazkirah kuliah, tolong dengar tazkirah dan kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kalau ada kuliah, ada tazkirah, dia tak sibuk nak hantar surat layang pada majlis agama. Dia panggil demikian. Kerana apa dia? Latihan pada diri dia. Dia dah ada latihan. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula. Saya rasa masjid ni pun masjid terkejut juga ni rasa. Awal-awal Ramadan mesti penuh je orang datang. Tengah Ramadan tinggal 2-3 sah dah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim je yang adanya. Yang lain Ibul Ghuyub semua dah. Punca apa? Punca kita tak tahu nilai dan matlamat kejaran yang Allah jadikan bulan Rejab dan bulan Sya'ban untuk memasuki bulan Ramadan. Yang besar lagi alim ulama sebut, sebenarnya bukan itu saja, tidak. Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini bukan untuk kamu nak sambut hari raya, kemuncak kamu berhari raya begitu saja, tidak. Yang lebih besar lagi alim ulama sebut, bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan Allah jadikan supaya jangan ada seorang pun di kalangan orang Islam bila dipanggil menghadap di hadapan Allah, tiba-tiba dia terkejut menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan terkejut, tuan-tuan. Orang Sungai Tiram ni tak selayaknya untuk terkejut.
Bila masuk dalam kubur nanti, jangan ada seorang pun yang datang malam ni terkejut. Terkejut bila dipanggil menghadap. 33,000 yang mati tu, kebanyakan di kalangan mereka terkejut. Semua tak bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah. Allah jadikan bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan ni untuk bersiap untuk masuk dalam kubur. Suatu hari raya, bila sambut raya tu, pakaian raya tu disunat pakaian warna putih. Disunat dengan tujuan apa dia? Nak bagi tahu, ni dalam kubur macam kamu beraya di atas dunia. Sewaktu mana kamu beraya, begitulah kamu beraya dalam kubur. Waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah. Jangan beraya macam artis, bagaikan yang disebut dengan orang-orang tertentu yang menyambut hari raya. Hari raya kita macam malam tamu kita di alam barzah. Macam mana kita masuk dalam kubur nanti? Allah gambarkan hari raya ni merupakan ibadah. Raya ni bukan macam raya Depa Wali, bukan macam raya yang disebut dengan raya Christmas. Raya orang Islam ni raya ibadah yang mempunyai nilai dosa dan pahala dalam raya. Kenapa dia? Kerana itulah gambaran hari raya pertama kamu, begitulah hari pertama kamu dalam kubur. Hari yang kedua raya kamu sebut, begitulah kamu dalam kubur. Bila kamu menyambut hari raya, seronoknya kamu dan gembiranya kamu. Kenapa dia? Kerana ramai di kalangan kita ni tak tahan dengan ujian-ujian yang Allah jadikan di atas dunia. Allah jadikan bila hidup atas dunia ni, hidup kita ni diuji oleh Allah dengan ujian-ujian sampai kita hilang matlamat. Tak tahu tujuan asal Allah jadikan kita ni, untuk apa Allah jadikan kita. Ramai di kalangan kita ni hanyut di dalam hidup, tak tahu nak buat dalam hidup ni nak kerja apa. Orang tanya dia, kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu kerja apa dalam hidup kamu? Kamu nak apa dalam hidup kamu? Sebenarnya kamu nak apa dalam hidup kamu? Lalu Allah jadikan untuk nak suruh sedar perjalanan hidup ni ada matlamat. Bukan hidup macam orang kafir, bukan hidup macam orang munafik yang hidup. Hidup ni ada matlamat. Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab ni Allah jadikan dengan tujuan nak suruh betulkan balik matlamat. Waktu dalam bulan Rejab ni Allah jadikan satu program yang besar yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj yang ada dalam bulan Rejab ini tujuan nak suruh betulkan balik matlamat hidup. Nak suruh tahu kita ni mesti dapat apa dia yang sebenarnya. Cuba tuan-tuan tanya di kalangan kita ni kan, orang kita ni turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, dia nak apa? Dia nak apa dalam hidup? Ni sampai tua-tua dah tubuh badan kita ni, sampai kecut dah kulit-kulit kita ni. Kita nak apa dalam hidup kita? Sampai putih dah rambut kita ni. Sebenarnya kita kerja apa lagi yang kita nak dalam hidup kita? Sampai semayam pun tidak, tutup aurat pun tidak, kemudian baca Quran pun tak boleh dalam hidup dia. Dia kerja apa dalam hidup dia? Dia nak apa dalam hidup dia? Cuba tanya sikit soalan ni di kalangan kita. Yang bertungku lumus di kalangan kita sampai tak kenal adik-beradik. Dalam hidup ni sampai tak ada masa kita dengan keluarga. Tak ada masa kita dengan tubuh badan kita sendiri. Kerana sibuknya dalam hidup. Kita nak apa dalam hidup? Kita nak apa dalam hidup? Dalam hidup ni ramai orang kita jawab, saya sebenarnya Ustaz, saya hidup ni saya nak pada harta yang banyak je Ustaz. Ni kebanyakan kita jawab kan. Dalam hidup kita ni nak harta yang biar banyak. Kita tanya sikit lagi, Allah jadikan kita ni biar harta banyak ke? Allah nak suruh kita kejar harta ke? Bila harta kita banyak, kita jadi mulia bila banyaknya harta di kalangan kita, begitu? Tak. Allah tak muliakan hidup dengan harta. Rasulullah datang, Rasulullah tegur terus, hidup ni bukan dimuliakan dengan harta. Kalau harta menjadi kemuliaan dalam hidup, maka nescaya mulialah Qarun dibandingkan dengan kita. Qarun tu Allah tak muliakan Qarun. Walaupun dia banyak harta, Qarun ni yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi dengan harta kekayaan Qarun sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit dia matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun ni.
Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ni kita kerja apa dalam hidup? Biarlah saya tanya, saya jawab. Senang kita. Nak sebutnya, ada yang jawab, saya tak kerja harta Ustaz. Habis kamu kerja apa? Saya kerja tahta Ustaz. Berebut jawatan, nak pada kedudukan, tak tegur satu sama lain kerana nak pegang jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je, JKKKKKKK. Jawatan paling kecil, paling halus. Ni berebut. Tengok di Johor ni, hari ni kan. Di Johor hari ni, 7 penjuru berlaku. Nak sebutnya, berebut tu berebut. Nak pegang jawatan je. Rasa mulia ke dengan jawatan? Allah tak muliakan orang dengan jawatan. Tuan-tuan jangan ingat, tuan-tuan muliakan jawatan, tuan-tuan. Islam tak muliakan orang dengan jawatan. Siapa yang pegang jawatan, dia mesti dipertanggungjawab depan Allah. Dia mesti menjawab depan Allah. Tuan-tuan jadi AJK masjid ni kan, kalau tak kena gaya, tuan-tuan akan menyesal di hadapan Allah. Tuan-tuan jadi AJK pun, tuan-tuan akan menyesal nanti. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, kamu AJK masjid Al-Mustaghfirin kan? Ya. Subuh pagi tadi datang tak subuh pagi tadi? Malaikat tanya soalan macam tu je. Dalam kawasan kamu berapa orang yang tak boleh baca Quran? Dalam kawasan qaryah kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Apa yang kamu buat? AJK ni nak kena jawab ni. Tu jadi AJK. Kan ramai pula letak jawatan malam ni tak kena. Saya sebut macam ni tak jawatan lah Ustaz disebut. Tak nak lah, takut lah. Nak sebutnya kena bertanggungjawab. Jadi ketua blok kena jawab depan Allah. Jadi ketua kampung kena jawab depan Allah. Dalam kampung kamu berapa orang tak semayang? Dalam kampung kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Dalam kampung kamu berapa orang yang minum arak? Dalam kampung kamu berapa orang yang beli nombeko? Berapa orang? Kena jawab depan Allah nanti. Kamu buat apa dia terhadap mereka tersebut? Semua akan dipertanggungjawab. Jadi suami orang pun kena jawab. Kita jadi suami orang ni, di akhirat nanti Allah tanya, isteri kamu tak tutup aurat sebab apa? Anak perempuan kamu tak kenal darah kotor, darah bersih ni kenapa? Anak lelaki kamu sampai hisap dadah, hisap gam, hisap dengan tai-tai lembu pun hisap ni, kenapa jadi demikian? Nak sebutnya ditanya. Jadi suami orang pun kena dakwa-dakwi depan Allah. Jadi isteri orang pun lari. Allah cerita jadi isteri itu di pada mahsyar lari dengan suami. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri, isteri melarikan diri, anak-anak melarikan diri. Suami jumpa dengan isteri, sebut ada isteri, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Isteri sebut ada suami, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Jangan mengaku. Semua tak nak mengaku. Kenapa tak nak mengaku? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing nak suruh selamat diri masing-masing di pada mahsyar Allah kerana tak tunai tanggungjawab ini sendiri. Tak tunai tanggungjawab. Maknanya jawatan tidak memuliakan seseorang. Kalau jawatan mulia, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun jauh lebih besar daripada kita kan? Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai peringkat Allah rakam kata-kata Fir'aun bila dia rasa besar diri dalam hidup dia. Allah rakam Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan. Aku pun tak mengaku jadi Tuhan. Kata Iblis. Iblis pun sedar diri, senang cerita. Yang Fir'aun pergi mengaku jadi Tuhan, kenapa? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun Covid tak pernah kena Covid. Fir'aun darah tak pernah naik tinggi. Fir'aun kencing manis tak ada. Fir'aun nyakit gaut tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab sebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tak kena gaya. Menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula kita ni tahan je tak menguap. Merah mata-mata.
Orang tanya kenapa ni merah mata-mata? Tahan. Kenapa tahan? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Nak sebut yang gambaran hidup. Jawatan tak memuliakan hidup. Apa yang kamu kejar tiap-tiap hari ni, kejar apa? Dalam hidup kita. Kita nak apa dalam hidup ni sebenarnya? Ada yang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Saya tak kejar tahta. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa Ustaz, rupa. Rupa nak suruh cantik. Terperangkap dengan kecantikan. Terlampau obses dengan kecantikan. Nak sangat jadi cantik. Yang perempuan tu kan cuba tengok toke-toke kosmetik tu. Sibuk bagi tahu pada orang, salahkan kecantikan anda. Tunjukkan kecantikan anda. Yang dia tu tak cantik-cantik langsung. Dia beria nak suruh orang jadi cantik. Bersungguh-sungguh toke kosmetik ini sendiri. Nak suruh orang perempuan membuka aurat. Dedahkan aurat. Yang perempuan sibuk nak bermuka putih. Muka putih, lengan hitam legam, dia panggil begitu. Manakala yang laki sibuk nak berbadan sadu. Yang sibuk dengan nak jadi badan sadu. Sadu ni tahu makna apa? Sasa bodoh, dia panggil begitu. Nak gambarkan tentang habis masa dalam hidup. Maghrib tak datang pergi gym nak betulkan badan. Semayang isyak pun tak datang. Sibuk nak main futsal kejap lagi ni. Sibuk nak pergi mengayuh basikal lagi lepas pada ni. Kamu kayuh basikal, kamu main bola tengah-tengah malam, kamu nak bangun tahajud pukul berapa wahai anak muda? Kamu nak bangun subuh pukul berapa dalam hidup kalian? Kalau masa sedang rehat, tiba-tiba kamu nak jadi sihat. Allah tak sihatkan kamu dengan masa yang demikian. Masa tu bukan masa sihat. Masa tu masa berehat. Allah jadikan masa untuk rehat. Bukan masa untuk kita yang sibuk dengan badan, nak membetulkan badan. Badan dah jadi sadu dah. Badan ni dah jadi sasa. Untuk apa? Dah jadi sasa elok dah badan. Untuk apa? Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas Ustaz. Tu je kerja dia. Biar cerdik sikit cara kita berfikir. Bagaimana Allah nak suruh cerdik? Allah jadikan bulan Rejab. Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan terhenti. Menghentikan seketika kelajuan hidup di atas dunia. Allah jadikan satu program dalam bulan Rejab. Program apa dia? Isra wal Mi'raj. Nak suruh kita faham Isra Mi'raj. Malam ni saya tak cadang nak cerita Isra Mi'raj ni satu persatu. Tapi saya nak sebut tentang bagaimana besar 3 bulan yang Allah jadikan pada kita saat ini. Dalam hidup kita ni. Isra Mi'raj. Allah jadikan Isra Mi'raj ni dengan tujuan nak fahamkan pada diri kita. Dalam pemikiran kita, hidup aku ni bukan berakhir dengan dunia, tetapi hidup aku ni berakhir dengan akhirat. Mesti berakhir dengan akhirat. Kita mesti jangan kita berhenti lagi. Dunia ni bukan tempat kejaran. Dunia ni tempat beramal. Amalan, membina amalan. Manakala akhirat mesti menjadi matlamat dalam hidup orang mukmin. Kita jangan jadi macam orang kafir. Orang kafir itu memang hidup dia berkejaran di atas dunia. Nak kepada dunia. Yang dia terpaksa tinggalkan juga. Akhirnya dia akan tinggalkan. Satu orang kafir dia bangga dia tak mati sekarang. Dia bangga. Dia tak mati dengan Covid. Kita orang Islam, bukan kita nak suruh bangga kita mati dengan Covid. Tapi kita nak sebut, kita bukan bangga dengan kematian. Tapi yang kita kena bangga dengan amalan dalam hidup kita. Orang kafir sekarang, kalau dia tak mati kerana Covid, suka kan dia? Tapi kita orang Islam tidak diajar macam tu. Walaupun kita tak mati dengan Covid, bukan bermakna kita tak mati-mati dalam hidup kita. Walaupun kita tak kena Covid, tuan-tuan jaga penjarakan. Tuan-tuan jaga yang disebut dengan apa dia? Semua ni, kita jaga SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jaga. Apakah tuan-tuan tidak akan mati? Mati juga kemuncak dia. Bukan kita kena fikir nak suruh selamat daripada mati itu, tidak. Tapi kita diajar supaya fikir macam mana nak hidup lepas pada mati. Ni cara orang Islam berfikir. Kita jangan bimbang dah terhadap yang saat kematian itu akan berlaku. Ya, bimbang kesihatan, jaga kesihatan itu wajib. Wajib jaga kesihatan. Saya nak sebut. Tapi janganlah sampai menjaga kesihatan sampai tak buat ibadah dalam hidup kita. Orang kita nak jaga kesihatan lebih-lebih sampai tak jaga ibadah, sampai tak datang
sampai kita tak boleh nak ikut perintah Allah dalam hidup kita. Dan ini dah melampau dia panggil kebaikan. Allah jadikan ini merupakan ujian. Nak suruh apa dia? Buat persiapan untuk nak hidup lepas pada kamu mati nanti. Ni cara Islam ajar. Lepas pada mati, kamu kena hidup balik. Hidup ke tak hidup? Lepas pada kita mati, hidup. Kita nampak siapa yang datang mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita sebut pada orang mandi jenazah, jangan kasar dengan saya. Saya sakit tadi. Sakit. Waktu mana direntak sakarat dalam hidup saya. Kita sebut pada orang yang angkat jenazah kita. Nak bawa ke mana ni? Nak usung ke mana? Kita nampak siapa yang kapankan jenazah kita. Kita akan rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang semayang jenazah kita. Kita nampak jenazah kita sampai ke kuburan. Kita nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Di hujung kaki kita yang warna hitam kebiru-biruan. Waktu mana orang tutup liang lahat kita, kita dengar tanah-tanah yang jatuh di atas liang lahat kita tersebut. Waktu mana orang dah mula sampai pagar lutut tu, berdiri malaikat Munkar dan Nakir depan muka kita. Hidup ke tak hidup? Hidup. Cuma waktu mana hidup tu, dalam kubur, jangan ada seorang pun. Lepas pada ni, bila malaikat dah mula berdiri, nak soal, sesi soal jawab pada kita, tiba-tiba mulut masing-masing sebut, qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah bagi peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Jangan sebut. Saya nak pesan malam ni, orang yang datang Masjid Al-Mustaghfirin ni, ingat, sekejap lagi kalian dalam kubur, kalian jangan sebut, saya nak hidup balik. Malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat, tolong bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab terus. Malaikat tengking, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan saat ini kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Saya minta sangat, saya nak sebut sangat, bulan Rejab ni jangan ada seorang pun di kalangan kita tertinggal daripada memahami Isra' wal Mi'raj. Kerana dia merupakan mukjizat yang kedua terbesar lepas pada Al-Quran Karim. Allah bagi pada kita Al-Quran untuk dijadikan panduan hidup. Lepas pada Al-Quran yang besar, mukjizat yang diberi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara 1000 lebih mukjizat Rasulullah, yang kedua yang besar ialah Isra' wal Mi'raj. Kenapa Isra' Mi'raj? Ulama-ulama jawab, nak menetapkan perjalanan hidup. Nak bagi tahu, sebenarnya hidup ni bukan kejar harta. Jangan sibuk mengejar tahta, jangan sibuk mengejar rupa, tapi sibuklah dalam hidup kalian mengejar syurga dalam hidup ini. Kalau kita tak kejar syurga, memang terlepas syurga, memang terlepas. Yang kita berjumpa apa dia? Jumpa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa manfaat hidup ayah-ayah, ibu-ibu? Kita hidup rumah besar, kereta mewah, masjid kita pun besar daripada masjid yang kecil dahulu. Sekarang dah jadi masjid besar, pengaruh kita ramai, segala benda kita ada. Mati masuk kubur, masuk neraka terus. Manfaat apa kita hidup? Manfaat apa kita hidup demikian? Untuk apa kita hidup masuk neraka? Hidup ni mesti dapatkan syurga. Macam mana nak dapatkan syurga? Mula diajar dalam Isra' Mi'raj. Dalam Isra' Mi'raj ni diajar macam mana, bagaimana keadaan syurga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berlaku Isra' Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar benda yang paling utama dalam hidup Rasulullah. Apa dia? Yang pertama, jangan kamu hilang keyakinan terhadap Islam. Hidup ni, siapa yang nak pada syurga, dia mesti tetap hidup dengan Islam. Jangan dia mati, di saat mana dia mati, dia tidak percaya dan tak yakin dengan Islam. Siapa yang nak ke syurga, dalam Isra' Mi'raj diajar terus benda yang pertama yang kamu kena ada,
Mantapkan keyakinan jiwa kamu dengan Islam. Jangan percaya selain daripada Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya selain daripada Islam, tuan-tuan akan menyesal nanti. Tuan-tuan akan menyesal nanti. Jangan percaya dengan nasionalis. Saya nak sebut macam tu senang. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya. Jangan yakin dengan liberalis. Jangan. Kita orang Islam kan? Kenapa orang Islam boleh terlibat dengan komunis? Kenapa orang Islam boleh terlibat dengan nasionalis? Kenapa orang Islam boleh terlibat dengan sekularis? Kenapa kita tak yakin dengan Islam? Tak malu ke kita dengan Allah? Semayang tapi pergi yakin selain daripada Islam. Tak logik langsung dalam hidup. Islam ni jangan campur. Jangan campur. Islam sikit, nasionalis sikit. Islam sikit, kapitalis sikit. Tak boleh. Al-Islam huwal Islam. Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati saat mana kamu mati kecuali kamu seorang Islam. Kamu mesti seorang Islam di waktu mana kalian mati. Kalau kalian tidak Islam, kalian masuk dalam kubur, kalian tak jumpa syurga. Syarat utama masuk syurga mesti Islam. Mesti Islam. Tak masuk syurga kalau dia kafir. Tak masuk syurga kalau dia munafik. Munafik pun tak boleh. Nak mesti masuk dalam syurga, syarat yang pertama dia mesti Islam. Macam mana dia nak masuk syurga kalau dia pergi percaya selain daripada Islam dalam hidup dia? Wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam dalam hidup dia sebagai satu cara hidup dia, falan yuqbala min. Allah tak terima. Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia akan menyesal. Dia termasuk di kalangan orang yang merugi. Bila kita rugi, masuk dalam kubur lah. Start daripada masuk dalam kubur tu, tengok amalan tak ada, kosong amalan. Masuk dalam kubur tu, Allah cerita dalam surah Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu yang bila dia masuk saja dalam kubur, hadap je muka ke kiblat, tengok belakang, depan, kiri, kanan, kosong amalan menghadap depan Allah. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada. Tak diterima semayang dia. Kenapa semayang dia tak diterima di sisi Allah? Kenapa puasa dia tak diterima di sisi Allah? Kenapa amalan dia tak diterima di sisi Allah? Allah jawab, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Punca dia membiarkan waktu mana di hidup dia sesat. Sepanjang di hidup di atas dunia. Sesat kat mana kita tanya? Bila kita sesat? Bila kita sesat? Pergi percaya selain daripada Islam. Kamu percaya pada kafir dibandingkan percaya dengan Islam. Kamu orang Islam, kamu tak percaya pada Islam. Logik tak logik dalam hidup? Kamu orang Islam, kamu tak percaya kepada cara ekonomi Islam. Ekonomi Islam kamu tak percaya. Ekonomi Islam, orang kita kan pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan ke? Nak buka akaun ke? Ya, nak buka akaun, nak buat loan. Katanya, pegawai bank tanya, nak buka akaun Islamik ke? Nak buat loan Islamik ke? Nak buka akaun konvensional? Ataupun nak buka akaun, nak buat loan konvensional? Orang Islam ni, dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Mana yang untung? Pegawai bank dah bagi tahu dah, ni cara Islam. Ni cara konvensional. Kamu tanya lagi, mana yang untung? Maknanya kamu tak yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam dalam hidup. Tanda awal tuan-tuan tak yakin, saya tak yakin dengan Islam, bila kita tak boleh baca Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, tanda kita tak yakin masa depan hidup kita dengan Islam. Jangan tak boleh baca, tuan-tuan. Saya dah pesan banyak kali dah, kalau ada di kalangan kita ni yang tak boleh baca Quran kan, dalam hidup dia tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Tak boleh. Kamu buat apa di atas dunia? Malaikat tanya balik, kamu buat apa atas dunia? Kamu buat apa atas dunia? Malaikat tanya balik, Allah bagi dah kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup.
tergagak-gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa dia atas dunia? Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran je tak boleh baca. Ni tanda awal tak yakin dengan Islam. Bila tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan lawan perintah Allah. Tuan-tuan tak akan rapat dengan para alim ulama. Tuan-tuan akan tak rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak, kalau Quran pun benda yang paling asas, paling fundamental yang disebut oleh anak-anak muda kita, benda yang paling asas dalam hidup. Tak boleh baca Quran ni, macam orang naik kereta, dia tak boleh baca meter jalan, dia tak boleh baca meter kereta, dia tak tahu arah signal ke mana, kemudian dia tak tahu nak start enjin kat mana, dia tak tahu signboard jalan kat mana, dia nak pergi ke mana, dia bawa kereta ni nak ke mana. Begitulah orang tak boleh baca Quran. Baca Quran ni tanda awal keyakinan kita terhadap Islam. Sebab tu kalau tak boleh baca Quran, tolong bagi tahu pada AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. Saya mengaku saya tak boleh baca Quran. Isteri saya tak boleh, anak-anak saya semua tak boleh. Kita sebut. Bagi tahu elok-elok pada AJK. AJK umum, hari Jumaat je umum. Ada ahli qaryah kita tak boleh baca Quran lagi. Ada ahli qaryah kita yang dah boleh baca Quran, sedarakan mereka. Jadikan sedaraan Islam. Masjid ni kan luas kan? Kat ruang atas tu boleh dibuat kelas-kelas Quran. Boleh dijadikan tempat pertemuan di kalangan ahli qaryah. Tiap-tiap mereka yang nak berjumpa, nak belajar Quran, mari kat sini. Ruang luas yang ada pada kita. Manfaatkan demikian. Bagi tahu elok-elok pada AJK. Saya tak boleh baca Quran, tuan. AJK jangan jawab. Bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dipanggil. Jangan kita sampai tak boleh baca Quran. Jadi AJK tapi tak boleh baca Quran. Tak malu kepada Allah. Pada diri kita ni. Malu sikit kita. Jaga rumah Allah. Mesti kita tahu arah. Mesti kita tahu panduan dalam hidup kita. Tak yakin dengan Islam. Orang kita, dia orang Islam, dia tak yakin dengan Islam. Tu dalam bab pendidikan, orang tanya dia, tak hantar nak menghafal Quran ke? Belajar Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Ada masa depan? Orang kita tak yakin dengan Quran. Dia tanya, habis tu kamu hantar anak kamu ke mana? Saya lebih rela hantar ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Padahal yang dia belajar di sekolah tu, bila dia tua-tua, dia tak guna pun yang dia belajar tersebut. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan habis masa dalam hidup kita. Dulu yang kita belajar dahulu kan, sejarah para mesuara dulu. Kita hafal sejarah Hang Lipo, sejarah macam-macam hang kita ingat. Dulu waktu mana kita belajar dahulu. Bila kita tua ni kita guna. Kita guna mereka. Tak guna-guna pun. Ada kita nak guna sejarah mereka sebut. Tak guna pun. Yang kita guna apa? Uping-iping je sekarang. Dalam hidup kita. Yang kena guna tak belajar. Yang kena guna tak belajar. Yang tak kena guna kita belajar. Logik tak dalam hidup kita? Yang tak kena guna sekarang, kita belajar. Habis masa kita. Yang kena guna Quran. Tak boleh jadi imam kita solat sampai isteri orang perempuan yang mengadu. Ustaz, saya nak buat macam mana suami saya, Ustaz? Tak boleh pun jadi imam semayang. Kenapa? Nak suruh jadi imam masjid ke? Tak, semayang kat rumah je. Semayang kat rumah pun tak boleh. Kenapa? Fatihah dia tak betul, Ustaz. Tak pujuk ke dia jadi imam? Pujuk, Ustaz. Pujuk. Lama-lama dia sebut pada saya, engkau sajalah jadi imam, dia sebut. Pening saya, dia sebut. Nak sebutnya, ada orang kita tak boleh. Sekarang ni kalau tuan-tuan panggil tes bacaan Fatihah masing-masing, ramai orang kita gagal. Baca Fatihah pun gagal. Apatah lagi yang lain. Kalau Fatihah pun gagal, macam mana dia semayang? Rukun qauli dia pun tak betul dah. Rukun fi'li dia, rukun qalbi dia, macam mana rukun dalam hidup dia? Macam Fatihah pun tak betul dah. Nak gambarkan tentang bagaimana orang kita ni gagal dalam hidup meyakini terhadap Islam. Kena yakin tuan-tuan dengan Islam. Suatu Rasulullah di saat mana berlakunya Isra' Mi'raj ini, saat tergoyang
keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mana Rasulullah sedih sungguh berlakunya Isra wal Mi'raj. Rasulullah sedih. Sedih apa dia? Dua orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah wafat. Ni ujian dalam hidup. Sekarang ni kita ni sedang melalui ujian. Ujian Covid ni ujian. Ujian banjir besar ni pun ujian. Ujian-ujian yang sedang kita lalui ni ujian. Ujian ni tak boleh kita nak selamat kecuali kita kembali balik pada ajaran Islam. Tak ada penyelesaiannya. Puah booster lah kita. Puah vaksin lah kita. Puah buatlah. Selagi mana kita tak balik pada Islam, lagi tu kita tak akan selesai masalah. Lagi banyak ada. Lagi banyak, semakin banyak lagi ada. Punca apa? Kita mana nak balik pada Islam? Mana kita nak tanya apa sebenarnya penyelesaian Islam terhadap ujian yang dilakukan ini? Patutnya tanya alim ulama. Alim ulama pun kena sebut penyelesaian. Mari kita taubat pada Allah ramai-ramai. Allah tak akan turunkan bala ini kecuali kerana apa dia? Kecuali kerana kita ni telah melampaui batas di sisi Allah. Allah dah sebut, fakullan akhazna bi zambih. Semua yang berlaku dalam hidup ini aku ambil daripada dosa-dosa yang kamu lakukan. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, kamu terjadi Covid ni pun siapa? Dosa kamu. Dosa apa? Kita tanya dosa apa? Judi, zina, minum arak. Dosa banyak di kalangan kita buat dosa. Fakullan akhazna bi zambih faminhum man arsalna alaihi hasibah. Ada di kalangan kami sebelum daripada ni kami jadikan apa dia? Kami turunkan hujan batu. Jatuh di atas mereka hujan batu tersebut, mati bergelimpangan di kalangan mereka sebut. Wa minhum man akhazat us-sayhah. Ada di kalangan kami yang telah kami rentak nyawa mereka dengan yang disebut dengan tempikan, dengan peti-peti yang menyamar mereka, mati bergelimpangan di kalangan kami. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan mereka itu yang kami belah bumi, kami tenggelamkan mereka dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan mereka tersebut kami gelombangkan air yang besar, kemudian mati mereka dalam tsunami yang didatangi tersebut. Lalu Allah sebut, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sekali-kali tidak buat zalim pada mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamulah yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Saya sebut, cucuklah banyak mana pun tuan-tuan. Vaksinlah banyak mana pun. Kalau kita tak kembali kepada perintah Allah, dosa ni masih lagi bertimbun, lagi berterusan kemarahan Allah pada kita. Tak ada jalan penyelesaiannya dalam hidup kita. Cuba belajar dengan alim ulama dahulu. Bila Allah tak turunkan hujan, panggil orang semayang istisqa. Semayang istisqa, minta supaya Allah turunkan hujan. Bila berlaku kemarau yang panjang, bila berlaku ta'un amwas, apa yang dilakukan oleh alim ulama untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku? Ni dah 3 tahun dah. Bulan 3 dimasuk 3 tahun. Kita diuji dengan ujian Covid. Dah 3 tahun dah. Kita nak tunggu 3 tahun lagi untuk kita nak selesaikan ujian ini, ataupun kita semua dimatikan oleh Allah dan Allah gantikan umat yang lain pula, setelah mana kedegilan dan ketololan kita dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara? Balik semula pada Islam. Tak ada jalan penyelesaiannya. Balik pada Islam, tanya alim ulama, kita nak selesai macam mana soal ini? Bagaimana kita nak kembali dalam jalan agama ini? Yang Allah pesan pada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu bertelagah dalam satu urusan di kalangan kamu, kembali pada Allah, kembali pada Rasul. Kamu akan jumpa penyelesaian dalam hidup kamu ini sendiri. Ini yang pertama. Maknanya bulan Rejab ini bulan nak betulkan balik keyakinan hidup kita dengan Islam untuk dapatkan kita ganjaran syurga. Kalau kita tak jaga betul-betul, habis kita. Nanti akan ada orang masuk bulan Ramadan, dia puasa tapi dia tak semayang. Akan ada orang masuk dalam bulan Ramadan nanti, dia puasa dia tak tutup aurat, kerana dia tak faham Isra Mi'raj. Akan ada di kalangan kita masuk Ramadan, dia sibuk nak membuka gerai-gerai untuk berbuka puasa, padahal yang niaga tu puasa pun tidak. Dia akan terjadi demikian. Ini kesan daripada mana? Kesan tak faham Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bulan Rejab ni bulan keyakinan kepada Islam.
Suatu Rasulullah, bila Rasulullah balik saja daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Ummu Hani pesan Rasulullah, jangan cerita Rasulullah, jangan cerita pada orang. Kamu jangan bagi tahu tentang Isra' Mi'raj ini. Rasulullah diam saja. Abu Lahab melintas depan Rasulullah. Tengok Rasulullah termenung. Bila termenung saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur terus oleh Abu Lahab. Abu Lahab tegur, Muhammad termenung je pagi-pagi ni, ada cerita baru ke? Dia tanya. Rasulullah jawab, ya, ada cerita baru. Cerita apa? Semalam aku diisra'kan, semalam aku dimi'rajkan. Abu Lahab tanya terus, Isra' tu apa benda? Mi'raj tu apa dia? Yang pelik, ulama-ulama kata, kenapa yang Rasulullah pergi cerita pada Abu Lahab? Kenapa Rasulullah buat kuliah subuh untuk Abu Lahab? Pagi-pagi lagi cerita pada Abu Lahab tentang Isra' Mi'raj. Lalu Rasulullah cerita, Isra' aku diperjalankan daripada Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa. Mi'raj daripada Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kemudian aku turun balik pagi tadi. Abu Lahab tanya balik, kamu pergi bila Muhammad? Semalam, Rasulullah sebut. Kamu pulang pagi tadi, Rasulullah sebut demikian. Abu Lahab sebut, Muhammad, ni cerita sensasi juga, ni cerita sensasi. Kamu jangan cerita pada orang. Biar aku panggil orang semua, biar aku panggil TV 10, TV 20 untuk kamu terangkan balik pada mereka. Ni mesti glamour punya dia. Tak ada orang nak percaya dengan apa yang kamu cerita. Kan pelik. Ulama tanya, kenapa yang Rasulullah pergi cerita pada Abu Lahab? Yang pelik lagi, Abu Lahab pergi tanya Abu Bakar. Abu Lahab pergi cerita pada Abu Bakar. Abu Bakar, kamu tahu tak yang nama Muhammad itu, yang kamu kata Rasulullah itu, dia telah diisra'kan, dia telah dimi'rajkan semalam. Abu Bakar tanya balik, Isra' itu apa? Mi'raj itu apa? Dia diperjalankan daripada Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa. Kemudian Mi'raj dia daripada Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kemudian dia pulang balik pagi tadi. Siapa yang cerita pada kamu? Abu Bakar tanya balik pada Abu Lahab, siapa yang cerita pada kamu? Muhammad yang kamu kata Rasulullah tu, dia cerita pada aku pagi tadi. Abu Bakar jawab, sadaqta ya Rasulullah, benar apa yang berlaku pada kamu ya Rasulullah. Bahkan kalau Rasulullah cerita lebih daripada ini pun aku percaya. Aku percaya. Abu Bakar yakin dia dengan Rasulullah, yakin dia dengan Islam. Terduduk Abu Lahab, terduduk Abu Lahab. Macam tuan-tuan kan, kalaulah tuan-tuan yang jemput tuan-tuan datang ke masjid malam ni orang kafir kan, mesti tuan-tuan terkejut. Kenapa pula bingung dia ni jemput aku datang masjid dengar ceramah Isra' Mi'raj misal contoh. Dia sebut demikian, yang dia sendiri pun tak percaya. Kenapa? Nak sebut Islam, dia tak kenal siapa depan dia. Ni jawapan dia. Alim ulama jawab, Islam ni mesti diperkenalkan pada siapa saja. Bila sebut dia kafir ke, dia beriman ke apa ke, kamu sebut dia tentang Islam. Soal dia nak terima tak nak terima, itu soal kemudian. Allah lah yang membuka hati manusia. Kemudian dipanggil depan Rasulullah, kumpul depan Rasulullah, cerita Muhammad tentang Isra' Mi'raj yang berlaku tersebut. Rasulullah cerita satu-satu. Rasulullah sebut sampai Rasulullah kata, aku balik semula pagi tadi. Bangun terus orang kafir, kazzabta ya Muhammad, pembohong Muhammad. Mana mungkin kamu pergi Masjid Aqsa? Dalam satu perjalanan 1000 lebih kilometer, kamu boleh berjalan secepat itu sampai di situ. Rasulullah kata, aku diisra'kan oleh Allah. Diisra'kan oleh Allah. Katanya Rasulullah sebut demikian. Kemudian aku dimi'rajkan oleh Allah. Allah tunjuk segala-galanya. Muhammad, kalau betul kamu pergi ke Masjid Aqsa, kami ni biasa ke Masjid Aqsa. Jawab orang kafir semua. Kami nak tanya soalan pada kamu. Kalau betul kamu pergi, kamu boleh jawab soalan ini. Rasulullah tanya balik, kalau aku boleh jawab soalan tersebut, apakah kamu akan beriman dengan apa yang aku sebut ini? Orang kafir itu jawab. Dia kata, kalau betul, dapat itu sajalah. Pada kamu betul lah. Dia sebut. Rasulullah kata, tak aci. Rasulullah sebut, yang penting, kalau aku boleh jawab, kamu mesti beriman dengan apa yang aku sebut ini. Mereka jawab, ya, kami akan beriman dengan apa yang kamu sebut. Rasulullah tanya, apa soalan yang kamu nak tanya tentang Masjid Aqsa? Yang Rasulullah pergi dalam perjalanan tersebut, tanya soalan, kamu nak tahu apa tentang Masjid Aqsa?
Muhammad, kami nak tanya pada kamu, berapa biji tiang yang ada dalam Masjid Aqsa tersebut? Dan namakan nama tiang-tiang yang ada dalam Masjid Aqsa tersebut. Tanya soalan yang Rasulullah tak sebut langsung. Macam saya tanya tuan-tuan kan, tuan-tuan biasa datang masjid ni? Biasa Ustaz. Berapa biji tiang yang ada dalam masjid? Tanya Tok Imam pun Tok Imam tak boleh jawab. Bukan kerja kita nak bilang tiang. Datang Kang Ramai pula lepas pada ni duk bilang tiang. Jangan pula lepas pada ni satu-satu bilang tiang. Tanya soalan demikian. Rasulullah jawab, tiang ni berada kat sini. Tiang ni berada kat sini. Tiang ni nama. Rasulullah jawab satu-satu. Allah farjikan depan Rasulullah. Tunjuk semua tiang ni, tiang ni, tiang ni depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama. Rasulullah kata kalau kamu tak percaya lagi, Rasulullah sebut, kalau kamu tak percaya lagi, kamu tunggu sekejap lagi. Petang ni ada satu kabilah yang aku sempat pulang, aku minum dengan air susu dalam kabilah unta tersebut. Dengan kabilah tersebut, dia akan sampai petang ni, unta yang depan tu kaki dia tempang. Rasulullah sebut sebelah depan, sebelah kiri, kanan tu dalam keadaan terbalut. Rasulullah sebut, kamu tunggu. Mereka tunggu sampai sungguh unta tu macam tu sungguh. Rasulullah tanya balik, mereka tanya pada kabilah sebut, Muhammad sempat minum susu? Mereka jawab, ya, Muhammad sempat minum susu dengan kami dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang daripada Mi'raj Rasulullah. Ada mereka nak beriman, tetap tak beriman tuan-tuan. Tetap tak beriman, tetap lawan. Orang kafir dahulu dengan kafir sekarang sama je tuan-tuan. Sama je. Millatun wahidah. Satu cara, satu tindakan yang sama. Dia nak percaya dengan Islam, dia tetap tak percaya. Tapi yang pelik, orang Islam tak percaya pada Islam. Orang Islam tak percaya. Bangun kumpulan yang kedua, sebut, Abu Bakar sebut, sadaqta ya Rasulullah, betul apa yang kamu berlaku ada Rasulullah. Bangun kumpulan yang ketiga, Muhammad, mulai daripada sekarang kami keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Ni orang yang Islam sebelum daripada dia. Terkejut Rasulullah, kenapa kamu keluar daripada Islam? Kenapa kamu keluar daripada Islam? Muhammad, logik sikit, logik. Kalau kamu boleh buat dua perkara ni, kami kembali balik dalam Islam. Tapi kalau kamu tak boleh buat dua perkara ni, tak, mana mungkin Isra' Mi'raj ini boleh terjadi. Rasulullah tanya balik, apa benda dua perkara sebut? Apa benda dua perkara sebut? Dia kata, yang pertama, Muhammad, kamu angkat kaki kanan kamu sebelah. Rasulullah angkat kaki kanan dia sebelah. Yang kedua, Muhammad, kamu angkat kaki kiri kamu sebelah lagi. Sebelah lagi tu biar terangkat dua-dua. Tentu tak boleh angkat dua-dua belah dalam satu masa. Nak suruh angkat, tak percaya, cuba tuan-tuan buat, nak tengok terangkat ke tak terangkat. Tak terangkat lah dua-dua belah dalam satu masa. Dia kata logik Muhammad, logik sikit. Kalau dua belah kaki pun tak terangkat, macam mana kamu boleh sampai Sidratul Muntaha? Sebab tu Islam dia tak ajar hidup ni berkeyakinan dengan akal manusia. Akal jangan guna. Jangan guna. Dia bila bertembung di antara akal dengan wahyu, terima wahyu. Tolak akal. Dalam hidup kita, jangan guna logik pada diri kita. Logik sangat sampai peringkat kita menolak yang disebut dengan wahyu Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah kamu nak terang ke? Kamu nak terang ke benda yang terjadi? Dia jawab, ya, terangkan pada kami Muhammad. Terangkan pada kami mana yang disebut dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini. Rasulullah jawab, kamu pergi rumah Umar, Umar akan terangkan pada kami. Pergi rumah Umar. Dia pun pergi rumah Sayyidina Umar. Luruh bendul dipanggil macam. Pergi rumah Sayyidina Umar. Sampai di rumah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tanya, Rasulullah suruh datang? Ya, Rasulullah suruh datang. Terangkan pada kami tentang Isra' Mi'raj. Umar kata, kamu duduk diam-diam kat sini. Umar masuk dalam bilik dia, keluar dengan pedang, pancung terus kepala kawan tersebut. Bila Sayyidina Umar pancung, terkejut sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain sebut, Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala, Rasulullah suruh terang pada dia. Terangkan pada dia. Sayyidina Umar jawab, tu pancung kepala tu terang tu. Sayyidina Umar sebut demikian. Sahabat-sahabat tak puas hati. Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala, Rasulullah suruh terang pada dia tentang Isra' Mi'raj ini. Sayyidina Umar tengok sahabat-sahabat tak faham. Sayyidina Umar jawab,
sahabat-sahabat, kalaulah Rasulullah terang pada dia tentang Isra' Mi'raj pun dia tak faham, kalau Umar terang lagi tak faham. Rasulullah terang pada dia pun dia tak faham, kalau Umar terang lagi tak faham. Umar tak reti nak terang pada orang. Yang Umar reti terang kepala orang je, senang cerita. Terang kepala orang ni senang. Ni lalu alim ulama jawab, Islam bila Umar, Islam tanpa Umar kita sekarang. Kalau Sayyidina Umar ada, ramai kena pancung kepala. Kejap-kejap dekat kereta ni kena pancung kepala. Kejap-kejap kena pancung kepala. Kenapa? Tak yakin dengan Islam. Rejab bulan keyakinan. Siapa nak masuk kubur dengan samad, dia kena yakin dengan Islam. Jangan goyang. Macam mana kita nak yakin dengan Islam dalam hidup kita? Baca doa. Doa jangan tinggal. Doa apa? Ustaz, doa apa nak suruh kita jadi yakin dengan Islam? Baca doa ni. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Baca doa ni ayah-ayah, ibu-ibu. Ya muqallibal qulub. Cuba ikut ramai-ramai. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ulang sepanjang masa. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tolong tetapkan hati saya ini di atas agama kamu ya Allah. Janganlah kami ni tergoncang dengan agama kamu, dan dalam kami taat pada kamu ya Allah. Biar kita ni semakin tua semakin taat, semakin tua semakin nampak wajah-wajah ahli syurga pada kita. Biar kita ni semakin berusia semakin soleh dalam hidup kita. Semakin berusia semakin dapat darjat yang tertinggi di kalangan kita. Saya harap malam ni ramai orang kita dapat darjat ni. Darjat apa dia? Waliullah, wali-wali Allah. Kita biar kita sampai demikian. Bila usia kita 60 tahun, 70 tahun tu, Allah dah bagi dah peluang kita hidup ni, soleh kita tu sampai peringkat dia jadi wali Allah. Wali Allah. Dia sendiri pun tak tahu dia wali Allah. Jangan mengaku pula. Jangan pula lepas pada ni pakai name tag wali Allah dia. Jangan. Wali Allah ni dia sendiri pun tak tahu dia wali Allah. Tapi Allah tahu, malaikat tahu ni wali Allah. Wali Allah. Kenapa wali Allah? Kerana tetap dia dengan Islam, taat dia tu berterusan dalam hidup dia sampai kemuncak usia dalam hidup dia. Tua dia tu tua yang bernilai, tua yang semakin nampak kesolehan dia, ketetapan jiwa dia dengan Islam dalam hidup dia. Tak goyang keyakinan hidup dia dengan Islam. Punca apa? Punca dia faham Isra' Mi'raj. Punca apa? Punca dia sentiasa mendoa, dia baca doa, ya Allah tolong tetapkanlah hati saya. Punca apa? Dia dapat sahabat-sahabat yang sentiasa memberi kekuatan keyakinan hidup dengan Islam. Jangan berpaling daripada Islam, tuan-tuan. Itu yang pertama. Siapa yang nak masuk dalam kubur, supaya Allah jadikan bulan Rejab. Suatu kalau kita boleh dengar suara orang dalam kubur yang mereka tanya, malaikat tolong bagi peluang untuk hidup, tolong hidup, hidup balik, nak hidup, nak buat amalan soleh. Malaikat tanya pada dia, kalau kamu boleh hidup, kamu nak hidup bila? Kamu nak hidup bila? Rejab, Sya'ban, Ramadan. Orang dalam kubur ni, kalau kita dengar suara mereka sebut, bila kamu nak hidup? Rejab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan ni bulan yang besar. Tapi sayang kita kan, kita dah masuk bulan Rejab, tak rasa apa-apa pun. Sama je dengan bulan yang lepas. Sama je dalam hidup kita. Padahal bulan ni bulan besar, bulan memantapkan keyakinan hidup untuk mendapatkan ganjaran syurga dalam hidup kita. Mesti mengejar syurga, tuan-tuan. Berebut dapatkan syurga. Kalau tuan-tuan tak kejar syurga, saya sebut banyak kali, kita berjumpa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, tuan-tuan. Dalam hidup kita jangan demikian. Lepas pada bulan Rejab, baru masuk bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Bulan ibadah. Ulama-ulama jawab, untuk nak menyelamatkan diri kita dalam kubur nanti, lepas keyakinan hidup, ibadah kita mesti sempurna. Ibadah kita dengan Allah.
Bulan Syaban, Allah jadikan 2 program dalam bulan Syaban. Saya minta maaf ya. Tuan-tuan ambil masa sikit. Nampak tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Saya nak sebut sikit je lagi poin. Lepas pada ni saya berhentilah insya-Allah. Saya nak sebutnya bulan Syaban. Bulan Syaban ni, kenapa Allah jadikan bulan Syaban? Nak suruh betulkan ibadah. Allah buat 2 program dalam bulan Syaban. Program apa? Yang pertama disebut Nisfu Syaban. Yang ni orang Melayu kita sambut, orang Arab tak sambut. Program kedua, orang Arab sambut, orang Melayu tak sambut. Program apa? Pertukaran kiblat. Yang asalnya semayang menghadap pada Masjid Aqsa, diubah menghadap pada Masjidil Haram. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan jumpa Masjid Kiblatain. Masjid 2 kiblat. Kenapa kiblat ini? Kenapa jadi 2 kiblat? Asal solat kita ni, semayang kita ni menghadap pada Masjid Aqsa. Sampai di Madinah, orang Yahudi ejek Rasulullah. Apalah Muhammad semayang menghadap kiblat yang sama dengan kita juga. Kenapa dia tidak ada kiblat yang tersendiri? Rasulullah rasa betul. Orang Yahudi ni, dia sebut tu ada kebenaran dia juga. Rasulullah mula semayang, mendongak muka ke langit. Harap ditukar kiblat. Ya Allah, tukarlah kiblat. Tukarlah kiblat, ya Allah. Tak nak kiblat ini. 17 bulan. Ada riwayat kata 16 bulan. Rasulullah semayang, menadah muka ke langit tu, mengharap tukar kiblat tu. Barulah Allah, bila dalam bulan Syaban, Rasulullah tengah semayang Zuhur tu, baru 2 rakaat semayang Zuhur Rasulullah, turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya Allah melihat wajah kamu terdongak muka ke langit, mengharap ditukarkan kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang kamu hadap muka kamu kepada Masjidil Haram. Rasulullah jalan, pusing je, jalan menghadap pada Masjidil Haram. Tu dia jadi 2 kiblat. Kiblatain. Sahabat tengok, pusing. Lalu masing-masing dah berubah kiblat. Perubahan kiblat ini besar dalam hidup orang mukmin. Nak ajar apa dia? Ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat dalam hidup? Saya ringkaskan terus. Yang pertama, solat. Sembahyang jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Orang Islam tak patut langsung tinggal solat. Rugi je dalam hidup kita tinggal solat. Untung apa? Sembahyang subuh 2 rakaat, 5 minit je kita perlu. Tiba-tiba kerana 5 minit nak memenuhi nafsu kita, kita tinggal sembahyang subuh. Logik tak logik dalam hidup kita? Nak memenuhi rasa mengantuk kita tadi, sampai kita tak bangun sembahyang subuh, sampai tak sembahyang zuhur, sampai tak sembahyang asar, kerana sibuk bekerja, tak berbaloi langsung dengan duit yang kita dapat, nak digantikan dengan solat yang kita tinggal tersebut. Tak patut langsung dalam hidup. Sampai masuk neraka sakar. Orang yang tinggal semayang ni masuk dalam neraka sakar. Bila dia tinggal masuk dalam neraka sakar, orang tanya dia, ma salakakum fi sakar? Kenapa kamu dicampak dalam neraka sakar? Dia jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kerana kami tak semayang atas dunia dahulu. Jangan tinggal solat. Ayah-ayah, ibu-ibu, bila kita dah usia 40 tahun ke atas, jangan tinggal solat berjemaah. Bila usia 60 tahun dalam hidup kita, jangan tinggal solat tahajud malam. Tiap-tiap malam kalian mesti dihiasi dengan malam-malam yang tahajud dalam hidup kita. Jangan tidur panjang lagi dalam hidup. Kerana sekejap lagi kita nak tidur dalam kubur. Kalau kita nak tidur lena dalam kubur sekejap lagi, jangan tidur lena di atas dunia ini. Bangun walaupun 2 rakaat dalam hidup kita. Bangun, fatahajjat bihi nafilatullah. Bangun. Bila kita bangun tahajud, yang walaupun dia sunat, dituntut sangat, berbahagia kita dalam kubur nanti. Sekejap je lagi. Masa kita tak lama dah di atas dunia ini sendiri. Kemudian yang kedua, Quran. Saya sebut tadi, Quran. Kena baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Dan dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, doa. Ibadah ni di antara ibadah doa. Rasulullah tu doa sampai terdongak muka ke langit. Jangan putus asa dalam doa. Jangan malas nak doa, jangan. Pas semayang, orang kita bingkak bangun terus, tak sempat nak doa. Padahal peluang untuk kita nak minta dengan Allah kan. Isi je borang, Allah kenankan setiap doa kita. Macam kita isi borang je, niscaya borang itu akan ulang dalam keadaan penuh keuntungan pada kita.
Doa ni macam kita minta projek dengan Allah. Kita minta projek. Projek yang kita minta tersebut confirm dapat. Confirm dapat. Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu semua padaku, aku akan perkenankan pada kamu. Tapi orang kita sebut saja doa, slow sangat. Malas. Yang lepas sembahyang tu, bingkar bangun terus. Yang teruk-teruk lagi, pas sembahyang angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin tu. Doa paling ringkas dalam dunia dia. Orang tanya, kenapa doa ringkas sangat? Doa itulah Ustaz, dulu, kini dan selama-lamanya. Doa tak ada benda dah nak sebut. Jadi, macam biasalah ya Allah. Dalam doa dia tersebut. Jangan demikian. Malah doa. Rasulullah berdoa sampai terdongak-dongak muka ke langit. Sampai peringkat Aisyah cerita, tangan Rasulullah ni terangkat sampai tegak ke atas, lengan jubah Rasulullah ni jatuh. Nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa tak? Lagi lama lagi turun. Lagi lama lagi turun. Doa benda Datuk Imam panjang-panjang. Mula letak tangan atas paha. Nak sebut pada Allah, ya Allah, nak terima, tak nak terima sudah. Senang je dia berdoa. Jangan begitulah. Angkatlah sikit. Ceritalah pada Allah sikit. Dalam hidup kita ni banyak usaha yang telah kita lakukan. Banyak benda yang kita berhadapan dengan ujian. Tak boleh ke kita angkat beria sikit dalam hidup kita? Doa ni senjata yang paling ampuh dalam hidup orang mukmin. Allah sebut nak, ud'uni astajib lakum. Allah sebut demikian, kamu doa je pada aku akan perkenankan doa kamu. Tapi orang kita yang minta ni, jangan guna bahasa yang sastra-sastra sangat, jangan. Tu yang jadi kita malas nak doa tu. Angkat tangan, semilir angin yang berlalu. Entah apa-apa nak sebut. Tak ada manfaat langsung. Jangan guna bahasa yang payah-payah. Sebut je, ya Allah, aku ni pendosa ya Allah. Dosa aku ni banyak ya Allah. Kalau nak hitung, tak terhitung banyaknya ya Allah. Cuma yang aku boleh sebut pada kamu, ampunkan dosa aku ya Allah. Niti jai mata kita. Sebut je demikian, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Aku tak mampu nak lalui dalam hidup ini dengan dosa-dosa dan masa yang akan datang nanti ya Allah. Senang kan kita sebut. Sebut satu-satu. Anak saya yang sulung begini ya Allah. Anak yang kedua macam ni ya Allah. Anak yang ketiga macam ni. Suami saya, isteri saya begini ya Allah. Cerita pada Allah. Satu-satu dalam doa kita. Allah Maha mendengar doa. 3. Yang keempat, sebelum kita mati dalam ibadah ni apa dia? Zikir dan selawat. Saya tengok masjid ni cantik, tulis kan, sudah berselawat ke belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang saya berjumpa masjid-masjid lain yang buat demikian. Saya ucap tahniah pada yang memberi satu idea yang bagus, mengingatkan masyarakat Islam. Tiap kali mana tengok je yang tu, dah selawat ke belum? Kita pun sebut Allahumma salli ala Muhammad. Saya tengok tadi, saya pun sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus pada diri kita ni, selawat ni penting dalam hidup. Tak adalah satu amalan yang Allah turut serta dalam hidup kita buat dengan amalan yang dibuat ialah dengan selawat. Allah dia suruh kita semayang, dia tak sebut dia semayang. Allah dia suruh kita zakat, Allah tak sebut dia zakat. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah sebut aku turut berselawat. Amalan yang Allah serta buat. Allah serta buat. Amalan apa dia? Selawat. Tak bangga ke kita kalau kita boleh buat bersama dengan, kadang-kadang dengan agung, kadang-kadang dengan yang berhormat itu, dengan ustaz ini, kadang-kadang dengan selebriti itu, selebriti ini. Bangga kita. Antara kebanggaan dalam hidup ialah berselawat. Lawat ni Allah turut serta selawat, bukan Allah dia, wa malaikati, malaikat-malaikat dia turut serta selawat. Selawat ni penting. Apa dia lagi? Zikir dan selawat. Jangan putus dalam hidup kita. Kemudian yang seterusnya, yang akhir sekali, tolonglah alihkan aset-aset yang kita ada atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Ingat betul-betul yang ni ya. Jangan simpan harta di atas dunia. Kalian ada harta. Saya tahu tuan-tuan ada harta. Tuan-tuan jangan simpan atas dunia. Jangan. Ramai dah orang kita yang mati, dia kumpul-kumpul harta sampai hujung nyawa,
Dia mati masuk kubur seorang-seorang. Dia tertinggal harta di atas dunia. Tak cerdik langsung. Cari harta dia untuk apa? Dia jawab, untuk bekalan hari tua, Ustaz. Sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, Ustaz. Baru nak tua. Dia sebut demikian. Siapa yang ajar ni? Simpan untuk hari tua. KL beli SP, Ustaz. KL beli SP sebut simpanan untuk hari tua. Kita sebut jangan. Ya. Kalau kita tua, kita tak boleh pakai dah harta tersebut. Tuan-tuan tak boleh guna dah harta tersebut. Harta ada tapi tak boleh guna. Kita nak guna pun tak boleh guna. Sekarang kena COVID, tak boleh nak berjalan dah. Kemudian kita pula nak makan apa? Tuan-tuan nak makan daging tomahawk, daging wagyu, daging yang sedap-sedap tersebut, tak boleh dah. Ada darah tinggi. Nak makan manis-manis, tak boleh dah, kencing manis. Nak makan shell out, kita dah ada go out dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, benda apa lagi kita boleh pakai? Ibu-ibu nak simpan lagi barang kemas tu, nak pakai dekat gelang tangan ibu-ibu dalam hidup, tak sesuai dah. Tak sama dah dengan zaman kita muda-muda dulu. Zaman muda-muda dahulu memang cantik, barang kemas tu letak dekat tangan kita. Tapi kalau dah tua ni, orang tengok kalau letak barang kemas dekat lengan kita, orang nampak macam tiang gold je nampak. Tak nampak lagi seindah dahulu lagi. Tak sesuai dah dalam hidup kita. Sekarang pun tak boleh guna. Belum lagi masuk ke kubur. Atas dunia pun tak boleh guna dah. Allah dah tunjuk dah tak boleh pakai. Bila tak boleh pakai, nak buat apa lagi? Hantarlah ke akhirat. Biar boleh pakai di akhirat. Biar ada dah rumah kita di akhirat. Biar ada dah kereta di akhirat. Biar ada dah yang disebut dengan apa? Makanan yang sedap-sedap di akhirat. Macam mana cara? Infak, sedekah, derma, wakaf sekarang. Jangan tunggu kita dah mati baru kita nak wakaf. Jangan tunggu kita dah mati baru kita nak pesan pada anak-anak kita supaya jangan berebut harta benda. Tak, dah terlewat. Masuk dalam kubur nanti, kita tinggal anak-anak kita yang kita nampak soleh-soleh tu, dia tengok harta kelabu mata. Dia berebut harta. Dia akan berebut. Sebelum kita mati, panggil anak-anak kita. Bagi tahu anak-anak kita, haram kalian berkelahi lepas pada kematian ayah, kematian ibu. Jangan berkelahi. Rumah ni jangan rebut. Kereta tu jangan rebut. Segala benda tu milik kamu, aku bagi semua. Bagi-bagi. Hebah terus. Dia panggil hebah. Manakala rumah ni abah dengan umi nak bawa ke akhirat. Macam mana cara? Datang jumpa dengan AJK masjid. Tuan, kalau saya mati, saya wakaf rumah saya. Isteri saya pun dah mati, rumah tu jadi wakaf untuk milik masjid. Masjid umum hari Jumaat. Umum je. Kita ada rumah, ada tanah yang telah diwakafkan. Manakala tuan dia telah meninggal dunia, kita nak jual rumah tersebut. Rumah tu harga 600,000, 700,000. Kita tak nak jual 600,000, 700,000. Kita nak jual 400,000 saja. 200,000 lagi harga pembeli yang dia kena datang semayang berjemaah. Dan bila dia mati, dia wakaf balik ke masjid. Kan duit masjid itu sentiasa ada, sentiasa bergerak dan sentiasa bergerak. Inilah kepentingan, dipanggil keuntungan pada kita. Kita mati masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah tersebut. Tak percaya, cuba try mati pula. Tak percaya. Nak sebut berjumpa ke tak berjumpa rumah, jauh lebih cantik daripada rumah yang kita miliki sekarang. Anak-anak kita dia dah ada rumah sendiri kan, dia ada kereta sendiri kan. Kenapa dia nak berebut lagi rumah yang sekecil ini untuk dia nak rebut lagi di kalangan mereka? Tolong kesian sikit pada orang dah meninggal dunia ni. Kadang-kadang tak kesian langsung, berkelahi adik-beradik nak berebut harta sebanyak tersebut. Sampai bila? Sampai tak selesai harta pusaka ni, sagitulah terseksa dalam kubur. Dan yang ketiga, yang akhir sekali, Allah jadikan bulan Ramadan. Ramadan di mana Allah nak sempurnakan kita sebelum kematian kita, yang disebut dengan akhlak. Allah jadikan dalam bulan Ramadan 3 program yang disebut dengan program yang pertama yang dinamakan dengan peristiwa Perang Badar untuk memantapkan keyakinan kembali pada Islam. Yang kedua, Allah jadikan program yang disebut Malam Lailatul Qadar untuk membetulkan ibadah kita pada Allah.
Dan yang ketiga, Allah jadikan program nuzulul Quran, penurunan Al-Quran untuk mencantikkan akhlak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan malam ini semua yang hadir malam ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Saya mohon maaf kerana panjang sikit bincangan pada malam ini. Saya nak suruh kita semua boleh faham konsep kenapa Allah sedang laluikan kita di bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Mungkin yang terakhir dah dalam hidup kita. Syukurlah dan nikmatilah setiap malam-malam kita ini dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Mudah-mudahan semua malam-malam yang kita lalui dalam bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini menjadikan kita ni di antara orang-orang yang tersenyum indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Janji kita sama-sama kita pada malam ini, kalau ada seorang saja di kalangan kita yang dah hadir malam ni yang masuk dalam neraka, kita tarik untuk bagi syafaat masuk dalam syurga Allah kerana kehadiran dalam majlis-majlis yang sebegini. Terima kasih di atas jemputan tuan-tuan di masjid yang indah ini. Satu ketika dahulu saya pernah semayang dekat luar daripada masjid yang kecil dahulu. Saya sempat solat Jumaat di masjid di sini dahulu. Hari ini saya dapat datang berkuliah di masjid yang besar dan indah ini. Moga dia jadi saksi kepada kebaikan yang tuan-tuan lakukan dan saya boleh menumpang sama kebaikan-kebaikan yang ada ini. Moga-moga Allah memberikan pahala yang banyak pada siapa yang pernah menginfak dan membina masjid ini. Dia akan kekal menjadi masjid yang terbaik di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Mari kita sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan doa kita didengari di sisi Allah. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni saya suka nak sebut, saya ada, belakang saya ni ada sekolah anak yatim, sekolah tahfiz yang saya ambil anak-anak yatim. Ada 6 buah sekolah yang saya sedang tanggung mereka ini sendiri. 6 di Malaysia, 1 di selatan Thailand. Lebih kurang 7 lah, lebih kurang demikian. Pelajar-pelajar anak yatim ni ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang saya dah bangunkan lebih kurang 14 tahun dah. Saya gerakkan kerja-kerja amal ini semenjak daripada 14 tahun yang lepas lah saya bangunkan ini sendiri. Saya buat di Kelantan, saya bangunkan juga di Pahang, saya bangunkan juga di Shah Alam. Di Shah Alam sampai 2 buah saya buat college satu lagi di Shah Alam. Dan kemudian saya bangunkan di Kuala Terengganu. Apabila hamba Allah, ada seorang hamba Allah, dia telah wakafkan tanah pada saya seluas lebih kurang 8,5 ekar tanah tersebut untuk saya bangunkan sekolah. Dan sekarang saya buat masjid di atas tanah tersebut. Saya sedang bangunkan masjid. Dan saya buat satu lagi di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi tersebut, saya telah beli dengan seorang makcik yang tua. Kemudian makcik tersebut wakafkan sedikit bahagian dia. Kemudian saya bayar sebahagian tanah tersebut. Alhamdulillah, 2 minggu sebelum masuk Ramadan, saya berjaya bayar keseluruhan tanah itu. Tanah tu lebih kurang 500,000 lebih saya bayar. Kemudian makcik tersebut wakafkan bahagian dia tersebut. Dan tanah tersebut lepas 2 minggu saya bayar, meninggal dunia makcik tersebut. Dan Allah, moga Allah jadikan dia di kalangan ahli syurga lah. Mudah-mudahan demikian. Saya bangunkan di atas tanah tu masjid. Dan saya buat sekolah tahfiz. Anak-anak yang menghafal Quran datang jauh daripada Singapura, daripada Sabah, menghafal di Pulau Langkawi. Pelajar-pelajar ni sendiri. Dan Alhamdulillah, sekolah tersebut bangun elok. Sekarang saya sedang bangunkan juga masjid di Pulau Langkawi tersebut. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan pergi Pulau Langkawi itu, jemputlah datang ke sekolah saya. Jangan makan ikan siakap je, jangan. Tapi datang ke sekolah saya sama. Di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya, dekat Jalan Datai. Nak masuk ke Datai itu, saya bangunkan ma'had tahfiz di situ dan dijadikan wakaf lah. Saya niatkan wakaf, moga dia akan berkekalan pahala tersebut, insya-Allah. Jadi sayanya demikian, saya nak bantu nak hidupkan sekolah ni. Sayanya karang kitab-kitab, antara kitab ni lah persiapan menjelang kematian. Kitab Malam Pertama di Barzakh. Saya karang kitab ayat-ayat ru'yah, macam-macam gaya saya susun. Ada lebih kurang 34 buah kitab yang telah saya keluarkan. Kitab-kitab ni untuk jadi dana pada sekolah saya. Tiap-tiap bulan saya perlukan lebih kurang hampir 450,000 sebulan bagi membiayai pelajar-pelajar di sini. Saya bantu juga di selatan Thailand. Di selatan Thailand asalnya pelajar ada 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 800 lebih pelajar tersebut. Anak yatim piatu
bapa mereka ditembak mati, mak mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim tersebut. Kita tanggung mereka menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka tersebut. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Kemudian mereka berdoa-doa, mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Saya campurkan madu tu dengan susu kambing. Madu campur dengan susu kambing. Kemudian saya saya suruh orang yang kena sihir ni minum air madu. Tuan-tuan pun boleh buat amalan minum air madu. Dan yang terbaru saya suruh campur dengan safran. Saya dapatkan safran ini daripada Iran, daripada Khorasan. Kalau tuan-tuan ada tukang-tukang masak, tuan-tuan tahulah masakan dengan safran ini berbeza dengan masakan yang kita guna kunyit dan sebagainya. Cuba tuan-tuan yang masak nasi kuning tu, tuan-tuan guna safran. Tuan-tuan guna safran. Safran ini Rasulullah sebut di antara bauan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tuan-tuan buka je safran ini, tuan-tuan bau tu wangi sangat. Ya Allah jadikan. Dan dia di antara herba yang termahal dalam dunia. Saya suruh tuan-tuan campur dengan madu lah. Minum dengan madu pun boleh. Tuan-tuan letak je dalam air ni, biarkan sekejap dia kuning, jadi warna keemasan. Tuan-tuan cuba buat amalan di kalangan kita. Dia akan memulihkan saluran darah-darah kita. Tambah sekarang ujian COVID dan sebagainya. Cuba tuan-tuan buat amalan benda demikian. Mudah-mudahan dia akan memberi kebaikan dalam hidup kita. Yang keduanya, kalau tuan-tuan tak boleh juga yang ni semua ni, tuan-tuan dapatkan pamphlet sekolah saya, di mana kami namakan di bawah Yayasan An-Nabawi. Pamphlet ni, tuan-tuan pakat-pakat nanti, di pamphlet tu ada nombor akaun sekolah saya. Nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi je mana-mana bank, berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu sama kita. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Niat untuk arwah ayah, niat untuk arwah mak, tanda kasih sayang kita pada mereka. Saya sedang bangunkan masjid, saya sedang siapkan masjid di Kuala Terengganu dan Pulau Langkawi. Tuan-tuan niat ya, masukkan dalam akaun tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan panjanglah pahala-pahala yang sampai tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi rumah kamu ini tadi, ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kami dengar kuliah ini, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, mengharapkan keampunan dosa-dosa yang telah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Ampunilah dosa ini, ya Allah, kerana tiadalah yang mampu mengampun dosa ini kecuali kamulah, ya Allah. Ampunkan dosa besar kami, ya Allah, dosa kecil kami, ya Allah, dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah, dosa tangan kami, ya Allah, dosa mulut kami, ya Allah, dosa-dosa yang bersarang di dalam hati kami ini, ya Allah. Ampunkanlah kesemua dosa-dosa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan ini, ya Allah, mengharapkan agar kamu selamatkan kami daripada musibah-musibah yang sedang dilandai di kalangan kami saat ini, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit yang didertai oleh sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang ditimpa dengan COVID itu, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit yang mereka deritai itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan ini, ya Allah, di saat mana ada di kalangan kami yang sedang dililit hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, kamu langsaikanlah hutang piutang itu, ya Allah. Kamu jadikanlah kami di kalangan mereka yang terselamat daripada belitan hutang piutang yang banyak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ada di kalangan kami saat ini, ya Allah, menunggu jodoh-jodoh yang baik, ya Allah. Menunggu kehadiran anak-anak yang saleh, ya Allah. Menunggu saat kekeluarga yang menjadi sakinah, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu tenangkanlah rumah tangga kehidupan anak-anak kami ini, ya Allah. Kamu jadikanlah kekeluargaan kami kekeluargaan yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan kamu, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana mula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu, ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah. Lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana diusung untuk disolatkan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah. Ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan meletakkan bibir kami, pipi kami ke tanah liang lahat itu, ya Allah. Kamu wangikan kubur kami saat itu, ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman, pada taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ini, ya Allah. Sehingga kan di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, malam yang terindah dalam hidup kami, ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah. Arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Saat menghampiri Ramadan ini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu saat kami bercakap dan berbicara di hadapannya dahulu, ya Allah. Rindu dengan kejutan arwah ayah kami dahulu, membangunkan kami untuk bersahur dengannya, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat tangannya menyuap-nyuap ke bibir kami, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami dalam doa-doa di dini hari itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah doa kami ini doa-doa anak yang soleh, ya Allah, sehingga melapangkan kubur mereka itu, ya Allah, menjadikan mereka semakin tinggi darjat di sisi kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, menghempaskan pintu, ya Allah, saat nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Betapa kejamnya kami saat itu, ya Allah. Betapa jahatnya kami saat itu, ya Allah. Melukakan hati ibu itu, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan mereka itu, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan kehidupan kami menjadi sebegini saat ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan solat kami tidak sekusyuk dahulu lagi, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan hati kami menjadi sekeras batu ini, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan tiada lagi rintihan kami di penghujung malam, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah. Sekeji mana pun kami ini, ya Allah. Sejahat mana pun kami ini, ya Allah. Sejijik mana pun dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Dan siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamu lah, ya Allah, yang mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.